Alright, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, pada semua pelajar-pelajar. Oke, sejarah tingkatan 1. Alright, sekarang kita berada di bab 7.2 peningkatan tamadun China. Oke, video sebelum ini cikgu cerita tentang tamadun India kan. Oke, ya berpindah daripada lembah Indus ke lembah Ganges. Oke. Jadi kalau tamadun China pula dia tetap berada di Sungai Wangge, sekitar Sungai Wangge. Oke. Cuma bezanya ialah tamadun Huanghe ni meningkat menjadi tamadun China. Kenapa digelar sebagai tamadun China? Sebab zaman dinasti Qin, barulah terbentuknya empire yang luas. Sebelum ni dinasti Xia, Zhou and Shang kan. Mereka kerajaan-kerajaan yang kira kecil lah, belum lagi bentuk empire yang luas. Jadi tamadun dinasti Qin ini yang menjadi starting point kepada pembentukan sebuah empire yang besar dalam sejarah China. Qin, China. Mungkin sebab itulah dinamakan sebagai China kan. Alright. Jadi dinasti Qin ni muncul sebagai kerajaan paling utama di China semasa pemerintahan Raja Sheng yang dia pakai gelaran Shi Huangdi. Qin Shi Huangdi. Huangdi maksudnya maharaja lah. Jadi dia punya nama dinasti adalah dinasti Qin. Jadi pusat pemerintahnya berada di Xianyang. Kita tengok peta. Sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Kita tengok di peta. Ini adalah peta wilayah kekuasaan dinasti Qin. China yang sekarang luas kan. Ini kira macam 1/3 lah daripada China yang sekarang ni. Alright. Kita tengok peta. Berpusat di Xianyang. Dan maharaja ini antara dialah yang pertama memulakan projek tembok besar Cina. Bukanlah dia masa memerintah terus siap tu tembok besar Cina kan sepanjang itu. Tapi dia mulakan beberapa ratus kilometer. Bila dia mati disambung oleh dinasti yang selepasnya, raja-raja yang selepasnya. Right? Seterusnya bila dinasti Qin ini runtuh dijatuhkan oleh dinasti Han. 15 tahun dia tu dinasti Qin. Dinasti Han ini diasaskan oleh Liu Pang. Liu Pang ni raja, sama juga dengan Shi Huangdi. Dia guna gelaran Maharaja Gaoshu. Gaoshu, tak tahulah betul ke saya sebut tu. Kalau salah tolong betulkan dah. Saya bukan orang Cina. Saya cuma mengajar di sekolah menengah jenis kebangsaan Cina. Student saya mostly mereka boleh berbahasa Cina dan bahasa Melayu dengan baik. Right? Jadi wilayah kekuasaan dinasti Han luas juga. Kalau kita tengok ni peta, dia sampai Korea Utara ni pun bahagiannya. And then sampai ke China Selatan. Selatan China sampai ke sempadan Vietnam ni. Adalah wilayah kekuasaan dinasti Han. Apa yang spesialnya dinasti Han ini? Mereka yang mulakan perdagangan antara timur dan barat. Mereka buka jalan, mereka teroka jalan darat, jalan perdagangan dari China sampai ke tamadun Rom. Kita tengok di peta ni sampai Dunhuang, Kashgar, Merv, Damsyik, sampai ke Konstantinopel. Ni sampai ke Turki, sampai ke Eropah mereka berdagang, sampai ke Empire Rom. Jadi China, India, Parsi, Arab, mereka berdagang sampai ke sana. Jalan darat, naik kuda, naik unta. Jalan kaki dari Chang'an. Ada satu filem tu, Dragon Blade kah? Jackie Chan pelakonnya. Cumana pertemuan antara orang Rom dengan orang China. Di laluan sutra. Jadi laluan perdagangan ini dinamakan sebagai Silk Road. Laluan sutra. Kenapa sutra? Mungkin sebab orang dari barat kan datang ke China untuk beli kain sutra daripada China. Mungkin sebab itulah. Itu barang dagangan utama pada masa itu kan. Alright. Jadi itu saja untuk tajuk ini pengenalan. Zaman peningkatan tamadun China, dinasti keempat, dinasti Qin, membentuk empire. Lepas tu disambung pula oleh dinasti Han. Dinasti Han pula, dinasti Qin mulakan pembinaan tembok besar Cina. Lepas tu dinasti Han pula yang memulakan sistem pendidikan, dan sistem pemilihan penjawat awam. Maksudnya mereka buat sekolah, sistem pendidikan untuk memilih orang-orang yang layak bekerja dalam kerajaan. Itu kita bincang di video yang akan datang. Panjang pula ceritanya pasal sekolah dan peperiksaan. Alright, itu saja, harap kamu faham. Selamat mengulang kaji. Rehat dulu.